Okey, kita bertemu kembali pastinya dalam Awani Pagi. Kita ada lebih kurang 45 minit lagi untuk ke udara. 45 minit lagi. 45 minit lagi. Okey, so hari ini tak cukup masa sebenarnya. Tapi hari ini kita nak ada sesuatu yang istimewa daripada lain pada biasa. Kita bawa perbincangan kita iaitu tentang Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan juga Pembersihan Awam. Pasti ramai yang tertanya-tanya kan, tapi bila dengar sisa pepejal dan pembersihan tu boleh guess lah. Pasal apa kan? Tentang sampah. Betul? Macam mana kan? Kita mungkin banyak sampah. Kita buang sampah, kita tahu banyak sampah kita buang, dan sampah tu ke mana lah sekali. Kesedaran tu tak tahu ke mana. Selalunya baling masuk tong sampah, lepas tu nanti itu kalau baling masuk sampah. Tak apa, petang ke mak ke ayah ke ambil bungkus letak depan rumah. Pagi-pagi esok kan orang pun dah ambil. Kita tak tahu ke mana benda tu pergi. Lepas tu macam mana benda tu diuruskan. Dan macam mana benda tu boleh efek bumi ni. Jadi untuk membincangkannya, kita bersama dengan kita pada hari ini adalah Datuk Haji Zaini Muhammad Noor yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan. Selamat pagi. Selamat pagi Datuk. Selamat datang ke set Awani Pagi ni. Terima kasih. Tak ada jam hari ni? Tak ada. So far very good. Clear. Okeylah Datuk. Ya. Cakap tentang perbadanan ni. Apa sebenarnya objektif ataupun kenapa perbadanan ni diwujudkan? So sebenarnya perbadanan ini diwujudkan melalui Akta 673 sebenarnya. Dan perbadanan ini diwujudkan bagi mengendalikan ataupun melaksanakan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam. Bila kita cerita sisa pepejal ni sebenarnya sampah lah, dalam bahasa yang mudah kan. Senang, termudah. Yang mudah. Jadi perbadanan diwujudkan. Kalau kita lihat di negara kita ya, kita dapati bahawa sistem pelupusan sampah ini perlu ada satu perancangan yang strategik secara menyeluruh di seluruh negara. Jadi hari ini kita memikirkan sampah ini dikutip, diangkut, dan perlu juga kita memikirkan tentang dilupuskan. Jadi daripada mula proses itu, so must be integrated. Jadi hari ini kita lihat perbadanan akan cuba merancang dan juga melaksanakan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam di negara ini secara yang menyeluruh, bagi memberi perkhidmatan kepada semua rakyat dengan perkhidmatan yang servis level yang seimbang. Kalau kita lihat sebelum ini PBT, setiap PBT setiap negeri menguruskan pelupusan sampah mereka sendiri. Jadi kita dapati bahawa perkhidmatan ini tidak menyeluruh ataupun servis level ini tidak melibatkan servis level yang seragam bagi seluruh negara. Tak sinkronis. Tak sinkronis. Jadi ada setengah tu elok dari segi pelupusannya, ada setengah tu kurang dari pelupusannya. Jadi kalau kita lihat di sini, Kerajaan Persekutuan mengambil tindakan mewujudkan perbadanan ini untuk melaksanakan kawal selia, menguruskan sampah ini daripada mula ia dikutip, diangkut sehingga dilupus. Jadi hari ini tak dinafikan, kita dapati bahawa sistem pelupusan sampah yang dilaksanakan oleh PBT ini memang baik sekarang. Tapi oleh kerana kita nak meningkatkan lagi pengurusan ini, kita dapati bahawa negara kita pada rata-ratanya, saya boleh katakan, kesedaran masyarakat dari segi pengangkutan sampah mempunyai sistem. Cuma hari ini Kerajaan Persekutuan melihat bahawa kita mesti lebih meningkatkan lagi kita daya, nak tambah baik lagi kita. Pada kita setuju je, kita rasa harus improve. Tapi orang kata macam dululah saya selalu lalu kok Kepong tu kan. Kepong dulu tanah tu rata kan. Lepas tu sekarang saya tengok dah jadi bukit. Kan. Saya masih ingat dulu itu bukit sampah kan. Jadi banyak sisa-sisa pepejal ni dibuang di sana. Adakah sistem yang sama juga akan dilakukan ni sekarang ni? Sebab kalau kita lihat hari ini secara keseluruhannya di negara kita, di semenanjung Malaysia, kita masyarakat kita menghasilkan sisa sampah rumah lebih kurang 12 hingga 15 ribu tan sehari. 12 hingga 15 ribu tan setiap hari. So, kalau kita masuk Sabah dan Sarawak, dia akan menjadi lebih kurang dalam 22 ribu tan. 22 ribu tan. Okey. Jadi bagi orang kat rumah ni, biasanya sampah tu 22 ribu tan yang dikutip ni, mana pergi biasanya? So jadi bagi kita masyarakat ataupun bagi kita, bila kita letakkan kita punya sampah dalam depan rumah, itu yang kita pasti sampah diangkat. So di mana sampah ni yang menjadi bukit dan sebagainya. Jadi hari ini Kerajaan Persekutuan meminta supaya mewujudkan perbadanan ini untuk melihat dan mengkaji sistem pelupusan ni. Kalau hari ini kita ada lebih kurang 292 tapak pelupusan. 292 tapak pelupusan di seluruh negara. Kita ada 181 tapak pelupusan yang masih aktif, dan kita menggunakan tapak pelupusan secara landfill. Dan kita dapati bahawa setengah-setengah negara telah mempunyai sistem incinerator, Tapi semua ini perlu dikaji ataupun dirancang secara menyeluruh di seluruh negara. Jadi kalau hari ini kita dapati bahawa
membukit dan sebagainya. So kita akan lihat dari segi bagaimana pula cara kita nak mengurangkan pelurusan sampah ni di landfill. So kita masuk dari segi program kita semula tadi, contohnya untuk mengurangkan kita punya pelurusan sampah di sini. Dan kita ada teknologi tertentu seperti incinerator for example. So ini akan dibuat oleh Kerajaan Persekutuan dan melalui perbadanan yang akan mengurus, dan kita ada bahagian kita punya bagian R&D di perbadanan. Jadi kalau sebelum ni kalau kita lihat sampah ni tak ada orang nak mengkaji, tak ada satu agensi yang mengkaji secara dalam dari segi teknologi pelupusan dan sebagainya. So di perbadanan kita ada bahagian R&D kita yang mengkaji macam mana sampah, sehingga kan tong sampah kita semula tu pun kita akan kaji bentuk memudahkan dan sebagainya. Menyebut tentang kita semula ni lah. Saya rasa hanya masalah jika kalau kat rumah kan, saya jarang saya tengok ada orang yang betul yang jaga, tapi ada berlaku. Jadi macam mana kita nak efisienkan benda tu supaya sampah kita, ada yang tak separate pun, adakah mereka akan separate later? Sebab kita tengok semua tu kempen tentang kita semula ni dah lama kita buat. Tetapi yalah, macam kesedaran tu memang nampak ada. Tapi kadang kita nak buat nak buat tu kan. Katakanlah baru lepas minum air, plastik kan, gelas plastik tu. Kita pakai tengok tak terfikir dah ni coklat ni untuk apa, green untuk apa, ni untuk apa kan. Nampak tu sampah pup masuk. Dan kat rumah tak ada sistem tu. Jadi dia sebenarnya kalau kita tengok kesedaran, saya yakin kesedaran dari segi masyarakat Malaysia ada tentang kita semula. Because kita semula ni akan mengurangkan kita dari segi tapak pelupusan, jaga hayat tapak pelupusan kita, dan kita boleh guna balik barang-barang yang kita tak sepatutnya buang contohnya. Tapi isu ini sini kita, sebab tu perbadanan diwujudkan untuk mengkaji, dan kita dapati secara amnya dari segi infra sekarang, tong sampah for example. Kalau hari ni kata kita pergi ke shopping complex for example, kita pergi ke tempat-tempat awam for example, jarang kita akan melihatkan tong sampah yang mudah bagi kita untuk membuang. Contohnya tadi kita kata kita tengah minum air tin tadi kan. So sebab kita minum, mana kita nak buang? Kita tak ada satu tempat yang khas untuk tong kita semula Jadi kita di perbadanan kita akan mengurus dan merancang semua ini dari segi melaksanakan supaya memudahkan orang ramai membuang contohnya. Dan dalam masa sama juga kita mungkin akan melaksanakan sistem pungutan barang-barang kita semula ni seminggu sekali di rumah secara sistematik. Hari ini kita dapati bahawa sampah diangkat, tak ada satu kita angkat, kita campur dan kita buang. Tapi kita sedang mengkaji supaya satu hari dalam seminggu kita akan memungut sampah-sampah yang recycle atau reuse punya sampah ni. Jadi hari ini pemilik-pemilik rumah boleh meletakkan surat khabar, meletakkan barang-barang, dan kita boleh angkat dengan cara yang betul. Jadi kalau hari ni kita punya sampah ni dicampurkan sekali, sama ada pekerja angkat mencampurkannya. So kita sedang mengkaji dan kita akan melaksanakan sistem di mana kita ada satu hari memungut sampah-sampah ini dengan cara yang teratur dari barang-barang recycle ini. Datuk, dari sudut proses pengambil alihan nanti kan, yalah perbadanan sebab di peringkat negeri ada macam Datuk katakan tadi, ada syarikat konsesi yang buat, ada majlis PBT yang buat kan. Jadi bagaimana nak diseragamkan tu pengambil alihan tu? Okey, jadi kalau kita tengok melalui akta yang akta 672 ni, jadi Kerajaan Persekutuan sebenarnya cuba untuk membantu sebenarnya kerajaan negeri yang PBT untuk melaksanakan pengurusan sistem berjalan ini. Jadi hari ini Kerajaan Persekutuan akan membelanjakan sejumlah wang untuk meningkatkan perkhidmatan ni. Jadi hari ini kalau kita lihat dari segi penggunaan lori sampah tadi. Lori sampah kita pun macam sampah. Lori sampah kita pun macam sampah. Betul? So dengan sistem pengangkutan yang tak sempurna. Jadi hari ini lalu saya semua ke tepi. Jadi 2 jam lepas tu boleh baru lagi. Jadi dengan itu apabila akta ini kita kuat-kuasakan, jadi perbadanan akan membantu ataupun mengambil alih tugas-tugas kawal selia ni. Kawal selia, menentukan dari segi kenderaan dan sebagainya daripada pihak berkuasa tempatan. Jadi kita di sini, kita pihak berkuasa tempatan, kita pun telah approach pihak berkuasa tempatan. Sebenarnya kita datang untuk membantu dia orang. Kita menambahkan lagi kawal selia ni, menambah lagi dari peruntukan yang ada yang kita boleh bantu untuk memastikan servis level yang ada sekarang dipertingkatkan lagi. Jadi hari ini kalau kita lihat, kalau contohnya dari segi pembersihan awam, sebab perbadanan bukan saja dari segi pengangkutan sampah, kita juga tengok dari segi
segi pembersihan longkang, pemotongan rumput, ya. Itu terlibat itu terlibat dalam juga dalam perbadanan punya. Tapi bermakna dari sudut operasinya nanti, adakah perbadanan akan ambil alih terus dari PBT ataupun masih menggunakan akan PBT menolong juga? atau Hanya menambah baik je dalam kita sebenarnya PBT kalau kita lihat ya, PBT Kerajaan Persekutuan telah mengambil alih tanggungjawab untuk menjaga menguruskan sistem perbejal dan perbesar awak. Jadi dengan kata lain, apabila akta ini dikuatkuasakan, bahawa perbadanan akan mengambil alih tugas ataupun Kerajaan Persekutuan akan mengambil alih tugas-tugas ini. Dan di samping itu PBT juga boleh membantu perbadanan untuk mengawal selia kita punya syarikat-syarikat yang melaksanakan penghutan sampah ni. Jadi kalau hari ini kita dapati bahawa PBT yang mengawal selia syarikat-syarikat ni, apabila aktanya dikuatkuasakan dengan perbadanan yang tugas sebenarnya adalah menumpukan kepada sampah saja atau perusahaan seperti maka kita akan dapatkan satu servis level yang lebih tinggi. Kalau sebelum ni PBT, kalau kita lihat, terpaksa melihat dari segi perancangan, plan bangunan, lesen, penjagaan dan sebagainya. Tapi perbadanan akan fokus cuma tentang pengurusan lebih khusus pengurusan sistem perbejal dan pembersihan awam. Jadi kita dapati bahawa perbadanan hari ini akan kita telah mempunyai 40 pejabat di seluruh semenanjung Malaysia, dan pejabat-pejabat ini akan bekerjasama dengan PBT pada peringkat peralihan ini. Dan kita akan memastikan bahawa perkhidmatan yang diterima oleh masyarakat kita hari ini akan dipertingkatkan lagi. Jadi, Datuk, macam mana dengan majlis daerah yang kawasan kecil, macam majlis daerah yang sebelum ni dia orang yang semua sekali di seluruh negara. Jadi apa yang kita boleh expect dan bila kita boleh expect perubahan yang akan berlaku dengan pengambil alihan oleh perbadanan ini? So hari ini kalau kita lihat hari ini kita dah buka pejabat-pejabat kita di seluruh negara. Dan pejabat-pejabat ini sedang membuat inventory dari segi premises, berapa rumah dan sebagainya. Kalau kita dapati bahawa dari segi kebersihan longkang, standard servis dan sebagainya, kita juga membuat kajian tentang berapa panjang longkang, berapa rumah yang nak diangkut, sistem pengangkutan. Kita menentukan KPI-nya sekarang, jenis lori yang akan digunakan, kita menentukan juga tong-tong sampah ini perlu diletakkan di mana di depan rumah dan sebagainya. Ini semua kita akan tentukan. Dan masa apabila semua KPI pada syarikat konsesi syarikat pengangkutan sampah telah ditetapkan, semua kita dah seragamkan di seluruh negara. Dan apabila telah bersedia, dan insyaAllah saya yakin kita dalam peringkat proses terakhir sekarang untuk menyiapkan semua perkara-perkara yang perlu, dan kita akan laksanakan. Dan saya yakin pengambilan pegawai pun tengah dibuka sekarang. So sekarang kita dah mengambil, kita dah lebih kurang dan 957 orang. Pejabat di ibu negeri semua kita dah buka dan bersedia. Jadi kita tak ada masalah untuk bersedia dari segi logistik untuk melaksanakan tanggungjawab yang telah ditanggungjawabkan oleh kerajaan kepada kita. Jadi saya yakin dengan adanya perbadanan menguruskan sistem perbejal dan pembersihan awam ini, kita lebih fokus, dan kita yakin masyarakat akan mendapat perkhidmatan yang lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Dan kita juga berhasrat untuk memastikan seluruh negara Malaysia ini adalah negara yang terbersih dan terindah lagi di rantau inilah. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih kita ucap kepada Datuk kerana sudi datang. Dan saya juga nak beri tribute tabik hormat kepada mereka yang mengutip sampah perbejal kita ni. Ramai abang-abang yang tahu mengutip tu. Someone needs to do that job. Semua perlu ada orang yang melakukan kerja tu, dan mereka sudi melakukannya. Tabik sama dia. Okeylah, so kita nak berehat seketika. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Datuk. Kita nak berehat dulu. Selepas ni kita sambung balik bersama dengan Bahtiar dengan update perkembangan saham.